Jaya, Kuala Selangor. Ini fakta. Dari Kampung Teluk Penyamun, Bestari Jaya, Kuala Selangor, yang terlibat dalam industri penternakan lembu pedaging, kambing pedaging, ayam kampung, itik, pemprosesan baja kompos dan pembuatan silaj. Kerajaan negeri turut prihatin terhadap keperluan pembangunan di kawasan luar bandar, termasuk kawasan kampung tradisi, terutamanya pembangunan infrastruktur dan sosial. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur luar bandar ini merangkumi aspek pembaikan dan pembinaan baru kemudahan awam desa seperti balai raya dan kemudahan sukan, manakala kemudahan asas desa seperti jalan, longkang dan perparitan. Bagi menjamin keselesaan penduduk di luar bandar, saya mencadangkan sejumlah 12 juta ringgit pada tahun 2015, kenaikan sebanyak 300% berbanding tahun 2014 bagi tujuan menaik taraf jalan-jalan luar bandar, dan peruntukan sebanyak 4 juta ringgit dicadangkan bagi tujuan menaik taraf kemudahan awam desa termasuk balai raya. Kerajaan negeri sangat menghargai peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKKK. Mereka adalah daya penggerak kepada program kerajaan negeri yang diadakan di kampung sebagai pengiktirafan peranan mereka memaju dan menjaga keselamatan kampung. Maka kerajaan negeri bersetuju menaikkan allowance pengerusi JKK bagi kampung tradisi dan kampung baru dari RM800 sebulan kepada RM900 sebulan. Seramai 446 pengerusi JKKK akan menerima faedah ini berkuat kuasa 1 Januari 2015. Struktur Ketua Komuniti Kaum India sedang diperkemaskan bagi dicadangkan imbuhan yang menasabah. Peranan masjid sebagai institusi masyarakat telah banyak membantu pembentukan umat madani. Selama ini, para imam menerima allowance sebanyak RM750 sebulan. Memandangkan tugas imam semakin mencabar untuk mengimarahkan masjid, maka kerajaan negeri ingin turut menyumbang ke atas perkhidmatan mereka dengan memberi tambahan allowance sebanyak RM100 sebulan mulai 1 Januari 2015. Seramai 700 orang imam akan mendapat manfaat ini. Tuan Speaker, kini sampai waktu penutup. Hari ini genap 63 hari saya diberikan amanah. Dalam tempoh yang begitu singkat, dengan dukungan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, para pegawai serta anggota penjawat awam, kita telah berjaya menyelesaikan beberapa isu besar yang menghambat rakyat sekian lama. Kini negeri Selangor berubah wajah menjadi negeri yang bersih, rakyat yang harmoni, ekonomi yang berkualiti. Dengan rasa tawaduk, saya mengakui bahawa kita tidak mempunyai jawapan kepada semua permasalahan. Akan tetapi, kita telah memberikan urutan keutamaan kepada setiap masalah yang timbul. Pentadbiran ini lebih responsif dan hands-on kepada permasalahan rakyat. Kami turun ke lapangan, kami terjun dan kami terjah demi menyantuni dan menyelami aspirasi rakyat. Kerajaan negeri sedang melaksanakan pelan 3 bulan terakhir tahun 2014, iaitu program Total Clean PBT
berbagi memastikan semua masalah berkaitan kerja-kerja pembersihan awam dan sisa pepejal, sampah pukal, longkang tersumbat dan pokok-pokok di bahu jalan yang tidak diselenggara diselesaikan segera untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Isu kebersihan ini amat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membelenggu rakyat seperti demam denggi, banjir kilat dan aduan awam berkaitan sampah. Untuk tempoh 3 bulan ini, dari Oktober sehingga Disember 2014, perbelanjaan peruntukan Maris dioptimalkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan termasuk penurapan semula jalan, pembaikan dan pembersihan longkang, kerja-kerja pemotongan rumput, lanskap dan menyelenggara pokok-pokok di bahu jalan. Kerajaan negeri telah meluluskan sejumlah 31.2 juta ringgit kepada PBT untuk memastikan kesemua inisiatif ini dilaksanakan dengan berkesan dan efisien dalam tempoh yang ditetapkan. Bagi tahun 2015, kerajaan negeri akan membelanjakan 600 juta ringgit untuk memastikan kerja-kerja penyelenggaraan yang dibenarkan seperti garis panduan tata cara pengurusan pemberian penyelenggaraan jalan negeri Maris dilaksanakan sepenuhnya dengan efisien dan bertanggungjawab. Kerajaan negeri menggesa supaya PBT turut memberi penekanan terhadap penyelenggaraan jalan-jalan industri selain daripada pembaikan jalan di kawasan yang mempunyai tumpuan populasi penduduk yang tinggi. Kerajaan negeri amat prihatin dengan peningkatan kes demam denggi di negeri Selangor yang mencatatkan jumlah kes terkumpul sebanyak 44,957 kes setakat 15 November 2014 berbanding hanya 23,852 kes terkumpul bagi tahun 2013. Jumlah kematian juga mencatatkan angka penambahan sebanyak 28 kes dengan jumlah keseluruhan kes kematian sebanyak 66 kes dan sebanyak 92 hotspot lokaliti wabak denggi yang aktif dikenal pasti. Kerajaan negeri telah mengambil usaha untuk melancarkan kempen besar-besaran, kempen terjah dan musnah Aedes Negeri Selangor 2014 di semua daerah untuk menangani masalah demam denggi yang serius. Pada 16 November 2014, kerajaan negeri telah mengadakan program gotong royong mega di 120 buah kawasan yang dijalankan secara serentak. Usaha ini dipertingkatkan melalui program pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dan penglibatan orang awam seperti penubuhan Dengue Action Community (DAC), Dengue Action Kids (DAC) serta kempen bas sekolah tanpa Aedes batas. Kerajaan negeri juga bertekad untuk menyelesaikan beberapa isu besar yang berpotensi menggugat kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Pertama, industri perkhidmatan air kembali kepada rakyat. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 30 Oktober 2014 telah tidak bersetuju dan menolak permintaan dan syarat baru yang dikemukakan oleh Puncak Niaga Holding Berhad kepada Air Selangor. Kerajaan negeri mendesak Puncak Niaga Holding Berhad untuk menandatangani perjanjian pengambil alihan mengikut kaedah pembelian saham equity Puncak Niaga Holding Berhad di dalam Puncak Niaga Sendian Berhad atau purchase of equity. Antara syarat utama yang dicadangkan oleh Puncak Niaga Holding Berhad dan ditolak oleh kerajaan negeri adalah pengambil alihan Puncak Niaga Sendian Berhad oleh Air Selangor dibuat menggunakan kaedah pembelian konsesi air atau purchase of water concession business. Kedua, penjualan berdasarkan as is where is basis dan keengganan Puncak Niaga Holding Berhad untuk memberikan apa-apa waranti dan tanggungan ganti rugi. Ketiga, mengenepikan had 350 juta ringgit bagi pelepasan hutang di antara Puncak Niaga Holding Berhad dan anak syarikatnya kepada Puncak Niaga Malaysia Sendian Berhad. Permintaan baru Puncak Niaga Holding Berhad kepada Air Selangor sekiranya dipersetujui
akan memudaratkan kepentingan air Selangor khususnya dan rakyat Selangor amnya. Persetujuan kepada permintaan Puncak Niaga Holding Berhad juga akan meningkatkan kos pengambil alihan kepada air Selangor yang pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat Selangor melalui tarif air yang lebih tinggi. Setelah bertegas dengan pendirian untuk menolak permintaan saan akhir Puncak Niaga Holding Berhad, Kerajaan Negeri berbesar hati mengumumkan bahawa anak syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Selangor iaitu Air Selangor Sdn Berhad telah pun memuktamadkan pembelian saham dengan Puncak Niaga Holding Berhad seperti mana disyaratkan oleh Perjanjian Induk Penstrukturan Air Selangor bertarikh 12 September 2014 yang dimeterai di antara Kerajaan Selangor, Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Aset Air Berhad. Pembelian saham dari Puncak Niaga Holding Berhad ini melibatkan dua syarikat pemegang konsesi air iaitu Syabas dan Puncak Niaga Sdn Berhad yang dimuktamadkan pada hari terakhir tempoh masa yang telah disyaratkan oleh Perjanjian Induk. Dengan pembelian saham ini, sebahagian besar operasi dan aset air akan kembali kepada rakyat yang membolehkan Kerajaan Negeri melalui Air Selangor mula mengambil alih dan menyusun semula operasi Syabas dan Puncak Niaga Sdn Berhad. Tumpuan utama akan diberikan kepada usaha mengurangkan kadar air tidak berhasil atau dengan izin non-revenue water yang merugikan rakyat serta memastikan bekalan air mencukupi secara berterusan untuk rakyat Selangor. Kerajaan Negeri berhasrat meningkatkan kecekapan perkhidmatan air yang lebih mesra rakyat dan responsif kepada pengguna di seluruh negeri Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Langkah seterusnya di dalam proses penstrukturan industri air ini ialah memuktamadkan pengambil alihan dua lagi syarikat konsesi iaitu Abbas dan Splash mengikut kerangka dasar yang menjamin kepentingan rakyat Selangor. Tuan Speaker, walaupun beberapa perkara utama seperti kos dan terma pengambil alihan 4 syarikat konsesi, Puncak Niaga Malaysia Sdn Berhad, Syabas, Abbas dan Splash telah diputuskan sebelum saya menjawat amanah sebagai Datuk Menteri Besar Selangor, saya yakin ada ruang-ruang yang perlu digunakan sepenuhnya oleh pentadbiran Kerajaan Negeri yang baru untuk memastikan penstrukturan industri air ini memberi nilai terbaik kepada rakyat Selangor secara menyeluruh. Ruang-ruang ini termasuklah memastikan pembinaan projek Langat 2 baik dari segi kapasiti, kos kejuruteraan dan pembinaan dinilai secara objektif oleh wakil-wakil Kerajaan Negeri Selangor supaya tidak ada unsur-unsur pembaziran yang kelak akan membebankan rakyat. Saya yakin dengan amalan keterbukaan dan ketelusan yang dititik beratkan oleh pentadbiran baru dalam proses penstrukturan air, Kerajaan Negeri akan berjaya mencapai persetujuan dengan semua pihak yang terbabit untuk menyempurnakan penstrukturan air dalam tempoh terdekat. Kedua, toleransi agama, rahmat untuk semua. Kita menyadari suasana harmoni di kalangan rakyat, semangat toleransi dan saling hormat menghormati adalah penting untuk kesinambungan kemajuan negeri Selangor. Justru itu, isu rampasan Alkitab yang menjadi kontroversi sehingga mengundang prasangka dan keharmonian antara agama, alhamdulillah telah diselesaikan dengan kesemua 351 Alkitab yang mengandungi perkataan Allah dipulangkan kepada 14 November 2014 kepada Association of Churches in Sarawak melalui pengerusi ACS Most Reverend Archbishop Datuk Boli Lapuk. Kerajaan Negeri menjunjung kasih ke atas Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam atas pandangan jauh dan inisiatif baginda dalam merundingkan dengan pelbagai pihak untuk kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah ini.
Pentadbiran ini akan mengusahakan pelbagai cara untuk menambah baik